Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua subscriber Tok Naneng dan juga semua orang yang melewati di channel Tok Naneng. Lama dah tu tak update tentang kisah-kisah seram, kisah pengobatan tu, cerita-cerita banyaklah pasal perubatan kan. Okey, jadi kita depan sikit kita cerita. Okey, jadi hari ni sikit sebanyak tu nak ceritakan tentang salah satu perubatan, salah satu pesakit tu lah, satu pesakit tu lah. Okey, jadi dalam bulan ni banyak tu ubat orang. Jadi bila kita nak ubat tu, kadang-kadang kita nak minta permission dengan orang ataupun dengan ahli keluarga. Kalau dia bagi post atau bagi review, tu akan sentiasa review lah kat korang dekat YouTube. Kalau tak bagi, tak apalah. Tapi ni tu nak ceritakan tentang salah seorang sahabat Tok ni lah. Tok rapat dengan dia dulu masa zaman-zaman main muzik underground ni. Dia adalah PA Tok Naneng, ataupun band kita orang ni dia PA. Jadi beberapa bulan ni masa sebelum raya kot tak silap, dia ada kontak tu. Dia cakap mak dia sakit mistik. Bila dia cakap mak dia sakit mistik ni, tu pun agak teruja lah, sebab dia duduk dekat Kampung Gajah, Perak Kampung Gajah. Kampung Gajah mana? Kampung Gajah Perak kat Perak lah. So dia duduk kat Perak, dia berubat di Ijuk. So bila dia berubat kat Ijuk tu agak jauh lah distance perjalanan dia. Jadi masa tu kita orang by call lah. Yang bagi kontak Tok ni, maksudnya kita orang dah putus jumpa dengan dia ni masa tahun 2011, 2012. Yang dapatkan kontak kita orang ni Zaki ni adalah line up Tok Naneng dalam band. Dia ada line up, dia main dia jadi gitaris. So Zaki ni dia dekat Tafiz lah, dia pesantren dekat Bandung, Indonesia kan. Jadi dia yang kawan Tok ni kat Perak ni kontak dekat Indonesia, dekat Bandung tu Zaki tu paskan nombor Tok tu kepada dia dan dia kontak Tok balik. Korang tengok berapa benua dia langgar. Maksudnya dia kena seberang laut dulu dapatkan nombor telefon Tok, kemudian pergi ke Malaysia balik dan dia kontak Tok balik kan. Tak rasa pelik ke kan? Tapi itulah kata ujian dan dugaan ataupun dia punya jalan cerita kan. Ni Tok cerita kat korang balik, cerita ni adalah kisah benar. Jadi selepas dari tu dia kontak Tok, dia kata tak apa, dia selesaikan ubat dekat Ijuk dulu, kemudian barulah dia akan refer berjumpa dengan Tok dekat Shah Alam. Jadi selepas dari itu Tok ada satu kawan juga di Melaka. Nama tu Tok rahsiakan, sebab nanti korang akan follow dia kat TikTok ataupun korang akan cari dia kan. Bahaya ni, kadang mana tu orang kat dalam nak cari jodoh. So Tok kontak dengan dia lah pasal sakit-sakit ni lah, sebab dia pakar dalam bidang hospital kan. Dia seorang doktor. Okey, jadi bila kawan Tok ni bercerita tentang masalah mak dia, Tok akan refer dengan sahabat Tok ni, seorang doktor ni, berceritakan tentang masalah perihal sakit mak dia. Okey, jadi semasa dia berubat kat Ijuk tu, pengamal perubatan tu Tok pun rahsiakan juga. Dia bagi tahu mak dia ni memiliki saka ataupun ada saka yang dah lama berdamping dengan dia. Okey, jadi dekat sini bila Tok dapatkan nama mak dia tu dengan tarikh lahir mak dia, Tok scan, kita menggunakan ilmu falak lah. Kita tengok cara-cara orang lama kan. So bila Tok tengok, tak nampak pun yang benda ni ada saka, yang melibatkan saka dan melibatkan santau. Tapi dia ikhtiar juga berubat dekat sana untuk selesaikan masalah dia lah kan. Tapi tak apalah, orang kata ikhtiar.
kita nak tengok serasi atau tak serasi. Tapi ni Tok ceritakan atas dasar pengalaman ataupun kisah yang korang boleh tengok. Okay. Selepas dari itu dia bagi video dekat Tok. Lepas tu Tok tanya kat dia, apa ubat-ubatan yang mak dia ambil. Okay. Dia bercerita, korang dengar, dia bercerita mak dia sakit, tak larat, tiba-tiba makan pun tak ni apa semua, daripada badan mak dia berisi sampai ke susut. Lepas tu mak dia selalu bercakap, dia dengar macam ada suara bisikan-bisikan, akan bercakap dengan mak dia, akan berinteraksi dengan mak dia mak dia akan bercakap dengan anak dia. So diorang ni akan cari solution untuk ubatkan mak dia. Okay, dari situ kita dapat tengok dengan ikhtiar cara doktor ataupun kita dapat doktor tu cakap berkemungkinan di dalam organ badan dia ada salah satu jangkitan ataupun kompilasi dengan ubat-ubatan. Itu apa yang dia kata. Jadi doktor dia kata pergi kat rumah dia, cek apa ubat yang dia makan. So bila kita tengok ada setengah ubat yang dia ambil, macam ubat penenang, so ada macam ubat tahan sakit, painkiller lah. Lepas tu ubat gastrik kan. So bila sakit-sakit tu yang membuatkan implikasi kepada tubuh badan organ ni, kita tak tahu. Doktor kata tak tahu mana organ yang bermasalah. Jadi dia kena buat CT scan ataupun MRI lah, macam tu lah kot ya. So lepas dia pergi berubat dengan orang hijau tu, barulah tu datang menghadap dengan dia untuk ubatkan mak dia. Untuk ubatkan mak dia apa semua tu, berborak macam biasa. Cuma mak dia kata kadang-kadang malam dia akan dengar bunyi bisikan. Tapi anak dia akan bagikan satu ubat penenang supaya dia ni tenang atau tidur. Tapi semasa berubat dekat sini, dia okey sekejap. Lepas tu pulang kepada rumah dia di mana rumah yang kita pergi tadi. Mana? Pulau Selangor Sorry lah, jangan marah. Tak lupa apa, terlupa. Mana Rawang. Rawang. Masa datang ke Rawang, Tok tengok sakit mak dia, ubat-ubatan dia Tok dapat, Tok tak gambar dan Tok bagi kepada doktor tu refer. Kemudian lepas dah tengok apa semua tu, Tok minta mak dia ni buat CT scan dengan MRI. So sekarang ni kalau video yang korang tengok ni, diorang dah proses untuk buat masuk dekat MRI tu. So tak dapat lagi keputusan, tu tak kontak lagi dia. So kita nak tahu apa masalah yang ada di organ badan dia. Tapi masa dia jumpa pakar, doktor kata berkemungkinan oksigen tak sampai kepada otak dia. Jadi bila oksigen tak sampai otak, dia akan halusinasi ataupun dia akan jadi akan dengar di alam bawah sadar kan. Allah alam, sebab benda ni kita dah cek, Tok dah ruqyah dia, Tok dah bacakan macam-macam ayat-ayat suci Al-Quran semasa mak dia okey, tak ada tindak balas ataupun reaksi yang ada gangguan jin di dalam tubuh badan mak dia. Cuma dia berhalusinasi. Kiranya penyakit-penyakit macam ni, mana-mana perawat kat luar sana, kita kena tengok juga berpermasalahan pesakit sama ada apabila dia makan ubat dan apabila dia histeria. Kalau histeria dia tak ada sakit kompilasi ataupun dia tak ada apa-apa ubat-ubatan, kemudian dia histeria, berkemungkinan ada jin yang menumpang di badannya. Sekiranya dia ada makan ubat-ubatan dan dia ada masalah dalam organ badan dia, dia akan halusinasi. Dan kalau kita terjah ataupun kita lantunkan apa-apa pun benda ayat suci Al-Quran tak memberikan efektif kepada dia, maka kena solusinya adalah dia kena makan ubat-ubatan ataupun dia kena cek dekat doktor supaya
kita boleh tahu apa masalah ataupun jangkitan kuman di dalam organ-organ dia. Video dia rasanya tak payah kot untuk share dekat korang, cuma untuk mendengarkan voice dia selepas untuk ubat dia kat sini, dekat pusat rawatan Tok ni. Lepas tu diorang bagi voice, diorang suruh Tok datang ke Rawang. So anak dia pun datang ke Rawang, daripada Rawang ke Shah Alam ambil Tok dan pergi bawa tengok mak dia tu. Jadi dari situ Tok tengok benda pun sama, dia menggunakan ubat-ubatan dan dia kena buat masuk dekat MRI tu dalam terowong tu kan. Kita tak tahu sebab tak pernah masuk. Jadi keputusan dulu nanti Tok akan follow up dengan dia, dengan anak-anak dia. Jadi tu cerita kisah Tok tentang anak dia tu. Tapi korang boleh tengok, korang tengok tak boleh, Tok akan selaraskan voice dia tu ataupun dia punya perbualan antara mak dia dan juga suami dia masa dia tengah berhalusinasi ataupun semasa dia tengah bercakap dengan benda gaib tu. Nanti korang boleh dengar. Tu akan setkan sekarang. Korang boleh dengar. Kita diam sekejap. Tolong adik. Tolong. Aku tak mau itu ubat. Aku mau itu budak. Tolong. Apa dia? Budak itu yang ubatkan aku dulu. Kenapa? Aku mau dia ubatkan aku lagi. Sekarang? Dah tengah malam. Aku tak tahan ini, tangan pun sudah gigit. Bisa bagi makan. Nak bagi makan. Nak bagi makan? Makan apa? Tak tahulah. Nak bagi makan apa? Makan. Kau nak makan? Makan. Makan apa? Makan itu nasi. Makan nasi? Kau dah lapor dah? Dah. Dekat mata aku, ya. Di mata aku. Aku geram sangat ini macam budak ini je. Aku pindah rumah sini berbodohkan semalam itu. Suami aku kata sahur pukul berapa? Jadi pesanan Tok dekat korang ni nak beritahulah, apabila kita merawat seseorang, kita kena tengok apa ubat-ubatan yang dia ambil, apa benda yang dia sakit, kemudian barulah kita usahakan dalam pengubatan secara tradisional kita. Daripada ruqyah ke, daripada mandian limau ke, daripada mandian air ais batu, ataupun segala macam, ataupun ada buat kebah ataupun orang panggil dekat Pahang dulu, masa arwah Pak Din ni dia buat tepung tawar.
ataupun mandi air hujan dan segala macam lah kan, ataupun main jurus kan, pun boleh kalau dia ada masalah gangguan. Kalau tak ada, kita kena refer dekat doktor dan kita buat air penawar je untuk kita ikhtiar, dan selebihnya kita buat solat hajat kepada pesakit tersebut. Selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kesihatan mak dia ni ataupun kesembuhan mak dia ni diberikan sepenuhnya. Jadi sedikit sebanyak perkongsian tu pada hari ini. Terima kasih korang, walaupun perkongsian tu ni tak sebanyak mana pun kan, tapi korang boleh tengok lah sikit sebanyak untuk kongsikan kat korang. So pengalaman korang ni korang boleh tengok, korang boleh tahu sedikit sebanyak. Kalau menjadikan manfaat, simpan video tu ni ataupun share ke orang lain. Apapun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos gandos.